Presiden. Sometimes we have to have mereka khawatir undi mereka ini tidak bernilai. Makna kata hari ini kita ngundi dan mereka menjadi kerajaan, tiba-tiba mereka melompat ke gagasan lain dan menjatuhkan kerajaan. Itu isunya. Bagaimana nak merealisasikan hasrat rakyat, hasrat pengundi sekarang ini. Dan sekarang ni maksudnya adalah kita berada dalam keadaan darurat. Walaupun kita berada dalam darurat, Parlimen sebenarnya boleh bersidang. Jadi untuk melaksanakan undang-undang ini, dia ada dua perkara yang kita kena faham. Satu, kena ada pindaan kepada perlembagaan. Ya? Sebab sekarang ini kita ada perkara 48, Fasal 1, yang memberi senarai 6 keadaan apabila seseorang ahli Dewan Rakyat boleh hilang kerusi dia. So kalau kita nak letakkan satu lagi syarat, iaitu lompat parti sebagai kehilangan kerusi, maka kita kena pindah dulu. Perkara 48 Fasal 1 A hingga F mungkin kena tambah jadi G dan sebagainya. Kemudian baru kita boleh gubal akta yang lengkap yang mengatakan dalam keadaan macam mana bila orang keluar parti, join parti mana, baru hilang kerusi. Jadi dua perkara ini kena buat. Dua-dua kena melalui Parlimen. Pindaan perlembagaan perlu 2/3 undi di Parlimen. Dalam keadaan sekarang ni, dalam kredibiliti para pemimpin politik yang sudah amat negatif di mata rakyat, saya percaya perkara seperti ini cuma boleh dibendung melalui akta. Tanpa akta, tidak akan berfungsi. Jadi caranya adalah gubalan akta. Tetapi akta itu kena digubal dengan kemas, dengan cantik, dengan padat supaya jangan menghalang hak individu untuk bertukar parti dengan syarat dia tak menjejaskan mandat kerajaan. Tapi kalau dia bertukar parti dengan niat dan mengakibatkan kerajaan itu jatuh dan tubuhnya kerajaan lain, maka disitulah hukumannya adalah hilang kerusi. Jadi perkara ini perlu dinilai, perlu didraft, perlu digubal dengan cara yang betul-betul tersusun supaya tidak mengakibatkan kekaburan apabila benda itu berlaku masa depan. Kita ambil contoh PAU ni, di mana selepas PAU UMNO ada ura-ura nak keluar daripada kerjasama dengan Perikatan Nasional. Kita ambil contoh, sekiranya lah pada hari esok kesemua 39 saya percaya ahli UMNO ni mengisytiharkan mereka tidak menyokong. Jadi ianya mengakibatkan jatuhnya kerajaan. Walaupun pada masa sekarang ni UMNO bukan berada di dalam Bersatu atau tidak berada dalam Perikatan Nasional. Jadi soal tentang hilang kerusi tak wujud. Ya, tapi kita anggap keadaan di mana memang mereka sudah masuk Perikatan Nasional, berdaftar dalam Perikatan Nasional dan perkara itu berlaku. Maka kerana kerajaan dijatuhkan akibat daripada tujuan untuk hilangkan kerjasama, maka tindakan boleh diambil. Sekiranya mereka dulu dalam satu gagasan formal ataupun parti yang formal. Seperti yang berlaku dengan Pakatan Harapan pada 24 Februari yang lalu. Tetapi yang penting kita kena tengok cadangan yang betul-betul yang perlu untuk mengelakkan mandat rakyat dikhianati, tapi kita tidak boleh juga menjejaskan hak wakil rakyat daripada menukar kem dalam keadaan di mana contohnya lah kita ambil pilih Amanah hari itu. Amanah dia tak puas hati dengan PAS. So dia keluar parti PAS. Dia buat parti sendiri. Adakah kerana mereka nak gagalkan kerajaan? Tidak, sebab pada masa itu PAS pun bukan kerajaan. Tapi sebab mereka sudah tidak sehaluan dengan falsafah yang berada dalam PAS pada masa itu. Adakah orang yang menyebabkan kerusi itu hilang boleh dibenarkan bertanding semula? Itu pun kena lihat. Kalau kita nak masukkan dalam akta dan dalam perlembagaan mengatakan orang yang menyebabkan hilang kerusi tidak boleh bertanding semula, maka kita kena nyatakan dengan jelas di dalam perlembagaan dan gubal akta tersebut. Tanpa akta, ahli wakil rakyat yang merupakan manusia biasa akan memberi macam-macam janji. Tapi akhirnya janji itu akan dimungkiri. Tapi sekiranya
perkara itu dihalang oleh undang-undang.